A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah As-Saffat ayat 18. Tak dengar? Ha? Suara tak clear? Okey, clear ke? Okey. Sebelum kita sambung ayat 18, kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 14. Ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun. Wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun. Maksudnya, dan apabila mereka melihat tanda kebesaran Allah, mereka memperolokkannya. Pengajarannya, pertama, orang-orang kafir yang suka mempermainkan ayat-ayat Allah sebelum melihatnya secara nyata, mereka akan bertambah melampau. Mereka akan bertambah melampau dan sombong apabila melihatnya dengan nyata. Yang kedua, wajib ke atas setiap pendakwah bersabar dan istiqamah dalam menyampaikan kebenaran. Kerana musuh Allah akan sentiasa menolak dan mempermainkan kebenaran. Sepanjang masa. Dan bilangan mereka ini jauh lebih ramai daripada pendakwah.
Okay, ayat seterusnya, ayat 15. Wa qalu in hadza illa sihrum mubin. Mereka telah berkata, tidaklah ini, iaitu Al-Quran, melainkan adalah sihir yang nyata. Pengajarannya, pertama, sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah, iaitu ketetapan Allah. Bahawa musuh-musuh Islam akan melabelkan setiap kebenaran yang dibawa, akan melabelkan setiap kebenaran yang dibawa oleh pendakwah sama ada sihir, syair, atau sesat, dan berbagai lagi gelaran yang bertujuan untuk menjauhkan manusia daripada kebenaran. Yang kedua, menjadi sunnatullah juga bahawa setiap kebenaran yang dibawa dengan ikhlas oleh para pendakwah akhirnya akan menang. Kerana itu adalah janji Allah. Okey, ayat 16. Aiza mitna wa kunna turaba wa izama a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun. Sekali ya. Ayat 16 dan 17 kita sekalikan. Maksud dia, adakah apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang, adakah kami akan dibangkitkan? Begitu juga bapa-bapa kami, nenek moyang kami yang awal akan dibangkitkan juga. Pengajarannya pertama, keingkaran orang-orang kafir yang melampau. Keingkaran orang-orang kafir yang melampau terhadap hari kebangkitan. Sehingga mereka menimbulkan keraguan
Sehingga mereka menimbulkan keraguan bahawa jika benar akan berlaku hari kebangkitan, maka pastilah nenek moyang mereka telah dibangkitkan. Yang kedua, dua ayat ini menceritakan kebodohan manusia yang tidak boleh memahami mesej dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang antaranya hari kebangkitan yang diberitahu oleh baginda akan berlaku. Hari kebangkitan yang diberitahu oleh baginda akan berlaku pada hari kiamat, bukan di dunia. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Apa ada kosong? Tak ada orang? Kenapa duduk bawah? Kalau duduk bawah jangan beli kerusi. Ada kosong. Okey. Ayat 18 surah As-Saffat berkait rapat dengan ayat yang sebelum. Ayat sebelum cerita pasal apa? Ayat sebelum 18. Cerita apa? Orang kafir, dia tak percaya kepada hari kebangkitan. Mereka percaya hidup hanya di dunia sahaja. Dan antara ketidakpercayaan mereka ialah mereka menimbulkan persoalan yang menunjukkan mereka mengingkari hari kebangkitan. Apa soalannya? Adakah kami ni bila dah mati, dah jadi tanah, tulang pun dah hancur, adakah kami akan dibangkitkan? Soalan tu menunjukkan apa? Mereka tak percaya. Sebab? Kenapa mereka tak percaya? Sebab mereka ukur kekuasaan Allah sama dengan mereka. Iaitu manusia, bila apa-apa saja yang dah hancur, dia tak boleh nak cipta kali kedua sama seperti asal. Tapi itu kuasa manusia. Allah tak. Kan? Jadi bila mereka mempersoalkan, ayat ini menjawab. Bila mereka tanya, adakah kami yang dah mati, dah hancur, akan dibangkitkan semula? Apa yang Allah suruh Nabi buat? Diam ataupun jawab? Jangan jawab, sehingga kita tadabbur ayat ni. Qul. Allah perintah pada Nabi, qul. Katalah. Katakanlah. Bila ada qul, menunjukkan apa?
Kul ni adalah, kalau kita belajar bahasa Arab, dia fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan wajib. Wajib Nabi sampaikan. Tapi adakah semua ayat Quran ada kul? Tak. Jadi adakah yang wajib Nabi sampaikan yang ada kul sahaja ataupun semua? Semua. Jadi apa beza yang ada kul dengan yang tak ada kul? Kalau yang lain wajib. Allah sebut dalam ayat lain, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturun pada engkau. Wajib sampai secara umum. Yang ada kul, lagi-lagi wajib. Maknanya kalau Nabi tak sampaikan, dosa besar. Dan Nabi sampai tak? Apa bukti? Sampai. Hari ini kita boleh tadabbur sebab Nabi sampaikan. Okey? Kita pula sampai tak pada orang lain? Dan insya-Allah dah 10 tahun tak sampai-sampai pun. Jadi sebenarnya ayat yang ada kul ni ada berapa semua? Banyak. Udah bukan 3 kul je yang kita tahu. 3 kul. Itu pun kita tak sampai pada jiran kita kan. Okey, kul. Wahai Muhammad, jawab kepada mereka yang mempersoalkan hari kebangkitan. Naam. Ya. Ya apa ni? Ya. Kamu akan dibangkitkan. Begitu mereka. Jadi pengajarannya apa? Bila ada keraguan yang ditimbulkan oleh musuh Islam, wajib kita jawab dan jelaskan. Jangan diam je. Tak payahlah, biarkan dia. Tak boleh. Wajib kena jelaskan. Kalau ada kekeliruan yang ditimbulkan oleh musuh. Okey, jawab. Apa dia? Naam. Ya, kamu akan dibangkitkan. Tapi persoalan, kamu akan dibangkitkan macam mana? Macam mana keadaan kamu ketika dibangkitkan? Adakah sama seperti kamu di dunia? Senang, mewah, berada di atas. Wa antum dalam keadaan kamu dakhirun. Dakhirun makna dia saghirun, kecil, hina. Kalau kita duduk dalam majlis kan, biasa yang duduk kat belakang tu siapa? Duduk belakang, kursi plastik, pinggan plastik, cawan plastik. Biasa siapa? Biasa orang yang tak besar kan. Yang duduk depan tu orang besar-besar. Tapi di akhirat besok, Allah kata keadaan kadang-kadang terbalik. Kamu yang menolak hari kebangkitan, dibangkit dalam keadaan dakhirun makna hina. Cuba buka surah ni. Surah Asy-Syura. Ayat 45. Surah Asy-Syura ayat 45. Okey, cuba terjemah. Wa tarahum. Cuba waw dan tarahum. Siapa melihat? Kamu melihat mereka. Mereka ni siapa? Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Orang yang tak beriman. Kamu akan melihat mereka yu'raduna. Mereka didedahkan, ditunjukkan. Alaiha ke atasnya. Atasnya, atas apa ni? Neraka. Allah nak beritahu Nabi, bila hari akhirat besok, kamu akan lihat orang-orang yang ditunjukkan neraka pada mereka, apa sikap mereka? Khasyi'ina. Apa makna khasyi'in? Sama dengan tadi. Tadi apa dah? Dakhirin. Sekarang khasyi'in. Makna dia sama. Kamu akan lihat mereka ni sentiasa dalam
keadaan tunduk, hina, malu. Minaz zulli, disebabkan zulli apa dah? Kehinaan. Kemudian mata mereka pula macam mana? Kalau orang yang orang-orang besar lah masyarakat dunia, mata mereka boleh tengok semua benda tak? Semua kan? Depan, kanan, kiri, atas, bawah. Tapi bila di akhirat besok, macam mana keadaan mata mereka? Yang zuruna, mereka melihat min tarfin khafiyin. Apa mana? Taraf, tepi. Khafiyin, secara sembunyi. Bila ditunjuk neraka pada mereka, macam mana mereka tengok neraka? Dan macam mana mata mereka? Jeling je. Kenapa? Takut. Kan? Kita contohlah, kalau kita takut pada hantu yang kejar kita, macam mana kita tengok hantu tu? Tengok betul paling, tengok betul-betul ataupun tengok sipi-sipi je? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Macam inilah. Mereka bila tengok neraka, mereka jeling. Sebab apa? Takut dan rasa hina. Sekejap lagi, aku akan masuk. Mata mereka tak macam kat dunia. Tengok semua benda dan semua arah. Tengok sipi-sipi je. Okey? Dan waqala allazina amanu. Telah berkata orang-orang yang Allah beritahu. Adakah semua orang macam tu? Tak. Yang bernasib baik siapa? Orang-orang yang amanu, mereka beriman. Innal khasirina. Sesungguhnya orang-orang yang rugi. Khasirina, orang yang rugi. Kalau kerugian, innal insana lafi khusrin. Khusrin itu kerugian. Khasirin, orang yang rugi. Okey, telah berkata orang beriman, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah siapa? Allah nak bagi kefahaman bahawa rugi yang sebenar-benarnya siapa? Kalau kat dunia, kalau sebut rugi, siapa? Yang rugi bisnesnya, ya. Yang kena buang kerja, yang miskin. Tapi di akhirat, bukan itu yang rugi. Yang rugi ialah allazina khasiru anfusahum. Yang orang-orang yang rugi, diri mereka sendiri. Apa maksud? Apa maksud rugi diri? Orang tu rugi bisnes. Tapi diri dia okey tak? Okey, boleh makan lagi. Sihat lagi. Anak dia mati, dia okey tak? Dia isytiharkan muflis. Tapi, pakai emas lagi. Tapi kalau di akhirat, rugi dia apa dah? Diri dia sendiri kena bakar. Macam mana dia nak boleh tolong orang? Diri sendiri kena dah terbakar dah. Kemudian, wa ahlihim. Dan lagi parah apa dah? Rugi ahli keluarga mereka. Apa maksud rugi ahli keluarga? Di akhirat besok, dia tak akan jumpa ahli keluarga dia untuk selama-lamanya. Sama ada ahli keluarga dia beriman masuk syurga, dia tak akan jumpa. Ataupun ahli keluarga dia masuk neraka, sama-sama masuk neraka, tapi tak akan jumpa. Kalau dia takdirkan jumpa macam mana? Bapa dengan anak, dua-dua masuk neraka. Kalau dia takdirkan jumpa, macam mana keadaan mereka? Bapa tu kalau boleh, dalam Al-Quran Allah sebut, kalau boleh mereka nak bapa-bapa ni yang masuk neraka, kalau boleh dia nak tebuskan anak dia. Biarlah anak dia tu dibakar lagi lama supaya dia lagi ringan. Ataupun dia keluar, anak dia kekal. Mana masa tu tidak ada lagi nilai kasih sayang pada orang yang paling disayangi. Ialah yang penting aku bebas daripada neraka. Jadi orang yang paling rugi siapa? Rugi diri sendiri dan rugi bila tu? Kiamat. Kadang-kadang kita, anak-anak kita satu keluarga, katalah A ni accident. Semua mati, tinggal dia seorang. Dia boleh tentu rugi, betul? Kalau keluarga dia mati tu beriman masuk syurga, dia pula masuk syurga. Jumpa tak?
Jadi yang rugi ialah yang tak akan jumpa untuk selama-lamanya. Bila? Yaumul qiyamah. Ala inna zalimina fi azabim muqim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim dalam azab yang muqim. Apa muqim? Kita pernah dengar tak? Musafir dan muqim. Pernah? Pernah dengar kan? Musafir apa mana? Berjalan. Muqim? Muqim? Tetap. Yang mana kita suka? Musafir ke muqim? Different lah. Tengok poket lah. Kita lebih suka muqim kan? Sebab itulah tak ada orang musafir selama-lama. Akhirnya dia nak balik tempat yang. Jadi muqim tu mana? Duduk tetap. Jadi Allah kata apa? Azab tu bentuk apa? Musafir ke muqim? Azab yang tetap. Okey? Okey. Cuba buka surah. Last sekali apa dia? Okey. Tak apa. Biar dulu. Surah Al-Qamar. Satu lagi, Allah sebut keadaan manusia di pada mahsyar. Hina, mata tengok macam mana tadi? Kepala dia macam mana pula? Kepala dia tunduk. Allah kata, di akhirat besok engkau melihat kepala-kepala orang yang berdosa, tunduk je. Berbeza dengan kat dunia. Kat dunia biasanya, orang berdosa tunduk ke angkat? Kita biasa tengok tak orang yang keluar mahkamah? Siapa tu? OKT kan? OKT. Tunduk je. Bukan setakat tunduk, tapi tutup muka. Dia pakai mask tu satu muka kan? Okey, surah apa tu? Ya Allah gambarkan orang bersalah di akhirat besok, kepala tunduk. Surah apa? Sudah ada ayat? 12. Cuba cek, betul tak? Cuba tengok surah Sejadah. Ayat 12. Masing-masing buka dan masing-masing baca terjemah. Betul tak? Ayat Quran banyak yang kalau kita baca boleh faham. Betul? Boleh faham maksud? Ada yang tak jelas? Jelaskan. Pertama Allah nak beritahu apa? Suasana orang-orang berdosa di hari akhirat. Mukanya tunduk. Yang kedua? Yang kedua apa dia? Dia mengaku tentang kebenaran dan dia mengaku bahawa azab itu adalah benar. Sebab apa? Sebab dia dah nampak. Walau tara, jikalau engkau melihat izil mujrimuna. Ketika mana mujrimun orang-orang yang berdosa. Nakisu. Nakisu apa makna? Tunduk. Ru'us, kepala-kepala mereka. Di mana ni kepala mereka tunduk? Inda Rabbihim. Di sisi Tuhan mereka. Tak kiralah dia raja ke, dia Perdana Menteri dia presiden ke. Kalau dia tak beriman, kepalanya tunduk. Kemudian dia berkata, Rabbana absarna. Wahai Tuhan kami telah melihat. Melihat apa? Melihat azab, melihat suasana kiamat. Dan wasami'na, kami dengar. Mana kami dengar dan kami faham. Dulu kami dengar tapi tak faham. Maka apa yang dia minta? Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami untuk kami beramal. Kenapa dia tak minta? Kembalikan kami untuk kami bekerja dan beramal. Kalau kat dunia, kalau kita kata pergilah belajar dan berdakwahlah. Dia jawab apa? Nak makan apa? Betul tak?
Tapi masa dia mati, dia minta kembali, dia minta tak bekerja dan beramal. Tak. Dia minta apa? Masa itu dia tak fikir nak makan apa. Kembalikan ke semula untuk aku bekerja dan makan dan beramal. Betul? Tapi dia minta satu je. Beramal. Pasal apa? Ha? Yalah, macam mana nak beramal kalau tak makan? Ha? Sebab bila di akhirat besok, dia tahu satu benda je yang boleh selamatkan dia daripada azab Allah. Satu je, bukan dua. Apa dia? Amalan dia. Amalan. Nak bekerja tak ada masalah, tapi jangan kerana kerja tak ada amalan. Ha. Okey. Kita balik pada ayat kita. Bukan. Bukan. Umum. Bahkan amalan yang pertama yang akan disoal, sedekah ke solat? Solat. Nabi kata, yang pertama ditanya solat. Kalau solat tu betul, khusyuk, diterima, yang lain, semua jadi betul. Jadi sedekah pun tak ditanya, kalau solat dah betul. Tapi kalau solat tak betul, ditolak, yang lain pun tak ditanya. Dia sedekahlah 10 juta setiap hari ke? Pergilah haji 12 kali setahun ke? Tapi kalau tak solat, sia-sia. Jadi asasnya apa dia? Solat. Okey. Kita sambung. Fa'in nama. Maka, okey, soalan. Jawab pada mereka. Mereka tanya, betul tak berlaku kiamat? Jawab pada mereka, ya. Macam mana keadaan? Bila berlaku kiamat, mereka hina, tunduk. Kemudian, berlaku kiamat tu, bagaimana cara berlaku kiamat? Sebab bila berlaku kiamat, semua akan mati kan? Berapa banyak, berapa ramai manusia masa itu? Macam mana Allah nak matikan semua dalam satu masa? Okey. Okey, Allah bagi tahu fa innama, maka sesungguhnya hanyalah hiya ni apa dia? Hiya al-bi'sah, kebangkitan selepas mati. Ia, iaitu kebangkitan selepas mati, adalah zajrah. Apa makna zajrah? Satu teriakan ataupun satu pekikan. Wahidah. Zajrah ni dah satu. Tapi Allah sebut lagi wahidah. Contohlah, kalau kitabun. Apa makna kitabun? Satu kitab. Sebut kitab, orang dah faham. Itu satu kitab, bukan dua. Tapi bila saya tambah, kitabun wahidun. Apa makna? Tak, sebelum ada perkataan wahid, memang dah menunjukkan satu. Tapi apa faedah saya tambah perkataan wahidun? Penegasan. Saya nak begitu kitab tu betul-betul satu. Jadi di sini apa yang Allah nak tegaskan? Zajratun wahidah. Apa yang Allah nak tegaskan? Kenapa Allah nak tegaskan satu? Allah nak beritahu kebesaran dan kehebatan Allah. Sebab bila ditiup sangkakala ni, semua akan mati. Manusia, jin, haiwan, semua. Berapa bilion. Jadi kalau ikut logik, kalau nak matikan semua, perlu berapa pekikan? Kita tengok sekarang Israel serang Gaza kan? Berapa lama dah? Dah berapa lama? 2 bulan dah? 4 bulan dah kan? Adakah mati semua orang Palestin?
Berapa banyak dia kos? Bilion dia habiskan. Tapi tak mati semua pun. Baru mati 20,000 lebih kan. Yang berbaki ramai lagi. Masa dia ambil 4 bulan. Kosnya bilion. Orang dia pun mati. Tapi tak mati semua. Tapi Allah nak matikan semua sekali. Allah perlukan masa berapa lama? Masa berapa lama? Sekelip mata. Nanti saya tunjuk ayat. Sekelip mata. Dan berapa pekikan? Satu. Cuba bayangkan. Allah boleh tak nak matikan secara berperingkat-peringkat? Boleh tak? Boleh tak? Mula-mula kubur orang kat Malaysia dulu mati. Lepas tu Indonesia, lepas tu Amerika kan? Boleh je. Tapi kalau Allah matikan berperingkat-peringkat, orang tak rasa kehebatan Allah. Okey? Kita ni hebat sangat kan? Kadang-kadang solat lambat kan? Kalau ada 3 ekor nyamuk kat sini. Nyamuk je, kecil je. Macam mana kita nak matikan 3 sekaligus? Dengan sekali pekik? Spray. Nak spray kat tangan ni. Kadang-kadang kita pukul kuat kan? Yang sakit siapa dia? Nyamuk tak mati pun. Itu baru nyamuk kan? Makhluk yang kecil dan 3 ekor je. Pun tak mati. Tiba-tiba nak lawan Tuhan. Boleh faham? Cuba tengok surah ni. Surah apa ni? Al-Qamar. Al-Qamar. Okey. Cuba tengok terjemahan. Baca terjemahan. Boleh faham tak? Supaya ilmu cepat. Khususnya ilmu tadabbur Al-Quran cepat tersebar. Kita kena latih diri kita supaya baca terjemahan. Mana yang kita boleh faham, kita sebarkan. Jangan tunggu semua nak belajar kan. Kita ayat Quran dah lah 6,000 lebih. Lepas tu Ustaz tadabbur berapa umur? Agak-agak sempat habis tak 6,000 ayat tu? Tak sempat. Jadi salah satu cara kita tengok terjemahan, mana yang kita boleh faham, kita ambil kesimpulan, sebarkan. Ada tak masjid-masjid yang baca ayat selepas solat subuh dan baca terjemahan? Ada. Ada banyak dah sekarang. Okey. Siapa boleh bagi maksud dia? Angkat tangan. Dia kalau salah ketika belajar, tak berdosa. Tapi kalau mengumpat ketika praktikal, berdosa. Okey, siapa nak cuba? Mana ada katakanlah? Mana ada kul? Dan, waw dan ma, tidaklah. Amruna? Kan. Ni bahasa Arab ni, bukan bahasa Melayu. Dia amarna bukan amaran. Kami. Tidaklah perintah kami ataupun urusan kami illa kecuali. Wahidatun, satu pekikan je. Seperti apa? Cepatnya pekikan tu, seperti lamhil basar, sekelip mata. Mana Allah nak matikan semua manusia, semua jin, semua haiwan hanya sekelip mata. Berapa minit? Hebat tak Tuhan? Jadi apa faedah Allah cerita semua ni? Ada faedah tak? Ada faedah? Apa faedahnya? Siapa boleh cerita? Ada faedah kan? Okey, apa faedah? Faedahnya ialah supaya satu, kita kenal Tuhan.
Tuhan ni adalah maha hebat. Sebab yang duk lawan-lawan Tuhan tu sebab apa? Allah kata solat, dia tidak solat. Allah kata jangan berbohong, dia berbohong. Allah kata jangan mengumpat. Allah kata jangan cinta dunia, dia lagi cinta. Sebab apa? Sebab dia tak rasa kehebatan Allah. Buktinya apa? Kalau bos larang kita berhenti tak? Kita tengah mengumpat, bos kata, berhenti mengumpat sekarang, berhenti tak? Kelawan. Kenapa berhenti? Dia bos dia. Dia bukan Tuhan. Berani tak cakap, bos, saya Tuhan pun saya lawan, awak apa hal? Berani tak cakap macam tu? Tak berani. Polis kan? Polis tahan kita. Berani tak kita cakap, siapa kamu ni? Polis kan? Alah, Tuhan tahan apa aku langgar je. Berani cakap. Kenapa bila manusia larang, kita ikut? Dia bukan Tuhan pun. Ada jawapan. Siapa di kalangan pelajar ni yang tak langgar perintah Allah dalam satu hari? Kan? Ada tak sejarah hidup satu hari? Semua taat. InsyaAllah. InsyaAllah belum lah tu. Kalau dah panggil apa? Alhamdulillah. Kalau insyaAllah baru nak buat tu. Takut riak? Bukan. Kalau menjawab soalan ustaz bukan riak. Riak ni ustaz tak tanya, tiba-tiba bagi tahu. Susah kan? Kadang-kadang kita solat, dalam ibadat pun kita buat dosa. Betul tak? Mulut sebut Allahu Akbar, tapi fikiran berpura-pura depan Allah. Inna salati wa nusuki kan. Tengah-tengah sujud tu, subhana rabbiyal a'la. Flight ni pukul 5 ni. Kan? Patut imam pula sujud lama. Apa hal ni? Kan? Betul tak? Berpura-pura. Fizikal kita nampak macam tunduk perintah Allah hinanya, tapi fikiran tak. Okey? Cuba buka surah Luqman ayat 28. Surah Luqman ayat 28. Okey. Masing-masing tengok terjemahan dan baca terjemahan. Boleh faham tak? Okey, siapa nak cuba? Okey, boleh. Susah. Bagi Allah senang. Tapi kalau kita dari segi manusia, penciptaan itu susah. Tapi bagi Allah semuanya senang. Kalau mencipta pun senang, membangkit lagi. Oh, kalau nak cipta senang, nak bangkit kali kedua, lagi senang. Tapi tak berapa, maksud tu betul, tapi tak berapa selari dengan ayat ni. Okey, cuba kita tengok satu-satu. Ma, tidaklah, khalqukum, tidaklah ciptaan kamu semua, wala ba'sukum, dan tidaklah juga kamu dibangkitkan. Satu, kamu dicipta awal. Yang kedua, setelah mati dan hancur, dibangkitkan semula. Dua-dua tu tidaklah illa kecuali kanafsin. Kaf seperti nafsin, jiwa, wahidah, satu. Tidaklah ciptaan kamu dan tidak juga kebangkitan kamu semula, melainkan seperti satu jiwa. Apa maksud?
Okey, Allah cipta manusia berapa ramai? Semua. Daripada Adam sampai kiamat. Tak terkira. Kemudian nak dibangkitkan semula. Kalau Allah cipta berperingkat-peringkat. Betul? Allah matikan pun berperingkat-peringkat. Tapi Allah nak bangkitkan sekaligus. Allah nak bagi tahu, aku nak cipta kamu semua sekali daripada Adam sampai kiamat dan nak bangkitkan semua sekaligus hanya seperti aku mencipta seorang je. Boleh faham? Itu je. Kalau orang lain buat kerja, buat 10 rumah, kan? Ambil masa 10 tahun. Saya buat rumah, 10 rumah hanya sekelip mata. Lebih kurang macam tu. Okey? Jadi, sebab itulah ulama mengatakan nikmat yang paling besar apa dia? Nikmat yang paling besar. Jalan. Nak dapat iman tu ada nikmat sebelum tu. Ha? Tak syirik. Ada. Sebelum tak syirik, ada nikmat lagi. Lebih besar daripada itu. Ya? Yeah? Tak, sebelum tu. Saya nak tanya. Kita dapat nikmat suami yang handsome, yang kaya. Kan, nikmat kan? Tapi sebelum tu, apa dia? Nikmat kita dapat kenal dia. Betul tak? Tak kenal maka tak? Ada tak orang tak kenal, tak cinta, terus kahwin? Tak. Betul kan? Jadi Allah, kalau dengan suami, kita dapat faedah banyak sebab kita dah kenal dia. Maka cuba bayangkan, kita kenal Tuhan sebelum kita sembah dia. Tuhan yang hebat, Tuhan pemilik dunia, Tuhan pemilik syurga, Tuhan boleh buat apa saja. Dan bila kita kenal, kita cinta. Bila kita cinta, kita taat. Agak-agak kita dapat apa? Sebab tu orang yang paling kenal Allah siapa? Nabi Muhammad. Sebab itulah Nabi lah orang yang paling taat dan paling bahagia. Nikmat yang paling besar kenal Allah. Ma'rifatullah. Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey, setelah itu Allah kata, suasana hari kiamat itu berlaku hanya satu pekikan. Bila berlaku satu pekikan, apa berlaku? Faiza maka apabila bukan apabila ni, tiba-tiba mereka yang zurun. Yang zurun ni ada dua maksud. Memerhati. Yang kedua, menunggu. Satu lagi kehebatan Allah apa dia? Bila satu pekikan, yang pertama semua mati. Lepas tu ada riwayat mengatakan jarak antara pekikan pertama dengan kedua 40 tahun. Dan pekikan kedua semua hidup. Macam mana semua hidup tu? Boleh tunjuk hadis dia. Ada hadis. Okey, ini ada yang panjang, tapi kita ambil sebahagian yang Nabi cerita suasana macam mana bila dia tiup sangkakala yang kedua, macam mana yang dah mati, dah hancur, boleh hidup kembali. Okay, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yus'aku an-nas. Yus'aku ni makna dikejutkan. Manusia dikejutkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Semua lepas tu, apa berlaku? Yunzilullah matar. Allah menurunkan hujan. Ka'annahu at-tallu. Ka'annahu seolah hujan tu sedikit-sedikit atau pernyai
au zillu ataupun hujanun lebat. Lepas tu apa berlaku? Fatambutu. Dengan hujan itu, hujan menumbuhkan ajsad, batang-batang tubuh, jasad manusia. Daripada apa? Saya dah sebut sebelum ni. Nama apa? Kan bila mati semua dah hancurkan. Kecuali ada tulang kecil. Tulang kecil tu Allah kekalkan. Apa dia? Yang mati terbakar? Yang mati terbakar, yang mati lemas, yang mati hilang. Dibangkitkan juga ke? Ya. Yang mati terbakar, tak ada mayat, tak jumpa kat mana kan? Ada tak azab kubur untuk mereka? Ada. Macam mana? Tak payah fikirlah. Bukan urusan kita. Bila masuk alam akhirat selepas mati, akal kita tak boleh nak fikir. Betul ada orang tanya saya, kubur kan? Kadang-kadang kubur ni orang beriman. Jadi taman syurga. Nabi kata taman syurga seluas mata memandang. Sebelah dia, kubur orang tak salat. Lubang neraka. Macam mana orang sebelah tu taman syurga boleh tenang? Sebelah tu kena bakar. Syurga dia pula seluas mata memandang. Tanya soalan. Macam mana seluas mata memandang? Sebelah tu kubur, lubang neraka. Tak payah tanya soalan tu. Sebab bila dah masuk alam kubur, akal kita hanya boleh berfikir untuk urusan dunia sahaja. Full stop. Kalau kita fikir selepas mati, tak sempat nak solat. Banyak benda nak fikir. Okey. Jadi tulang tu apa nama dia? Ajbu zanab. Ajbu az-zanab. Jadi bila ditiup sangkakala yang kedua, Allah turunkan hujan kena ni, tulang kecil ni, kemudian tulang ni membesar, jadi batang tubuh manusia, summa yunfakhu fi ukhra, kemudian ditiup roh ke dalam badan manusia kali kedua, fa izahum, tiba-tiba manusia tu berdiri, yang zurun, sama dengan ayat tadi. Melihat apa ni? Melihat depan mata mereka, semua. Cuba bayangkan, Cuba bayangkan, kalau kita pergi satu kubur tu, tiba-tiba tengok 3 kubur keluar mayat berjalan. Apa jadi? 3 orang je. Apa dia? Lari kan? Tapi bila di akhirat besok, berapa mayat keluar? Nak lari tak? Lari apa? Kita sebagai daripada tu. Cuba bayangkan. Dan semua tu berlaku apa? Sekelip mata. Sebab tu bahasa Arab Allah kata apa? Faiza. Iza tu maksud dia tiba-tiba. Sekelip mata je. Semua jadi orang. Dan bila jadi orang, adakah macam baby? Tak tahu apa-apa. Kan baby bila baru lahir, dia tak tahu apa-apa kan? Bagilah lada pun dia makan kan? Tak tahu apa. Jadi adakah mayat yang baru dibangkitkan setelah tiupan sangkakala kedua, adakah mereka tak tahu apa-apa macam baby? Tak. Sebab tu Allah guna perkataan yang zurun. Mereka perhati. Satu, perhati apa yang berlaku depan mata mereka. Yang kedua, yang tazirun, mereka menunggu apa akan berlaku akan datang. Syurga neraka. Syurga neraka. Okey. Kemudian dikata apa? Kita akan dengar ucapan ni. Summa yuqal. Setelah dibangkit jadi manusia keluar daripada kubur, lalu dikata pada mereka, ayyuhan nas, wahai manusia, halumma ila rabbikum. Pergi semua kamu kepada Tuhan kamu. Pergi jumpa Tuhan. Masa tu ada tak yang lembab ataupun slow? Mengelak je ada. Dia menyusup belakang orang. Tak ada. Semua segera. Waqifuhum, dan Allah perintah pada malaikat, tahan mereka. Setelah keluar daripada kubur dan tahan mereka, innahum mas'uluna. Mereka akan disoal siasat satu persatu. Suasana. Kita kalau ada rock block kat depan kan, tengok kereta queue kan.
Perasaan kita dah lain kan? Kita mula cek apa? Cek rotek, cek lesen mati ke tak. Tapi masa ni nak cek apa ni? Nak cek apa? Amalan. Okey, kita balik pada ayat kita. Hadis ni riwayat Muslim. Okey, faizahum yang zurun. Okey, cuba tengok ayat seterusnya. Saya nak sebut lagi suasana hari kiamat ni melalui ayat yang lain. Cuba buka surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ayat 9. Okey. Ayat ini juga Allah menceritakan bagaimana manusia dihimpun di badan mahsyar. Okey, kita terjemah sama-sama. Yauma, hari. Kita berapa kali sebut perkataan yauma dalam setiap hari? Berapa kali sebut perkataan yaum? Sebut tak setiap hari? Berapa kali? 17. Sampai sekarang tak solat sunat kan? Kalau 17 tu makna solat fardu sajalah. Dan satu lagi orang kita suka baca Fatihah lepas solat. Betul tak? Al-Fatihah. Lagi banyak dia sebut tu. Lepas tu satu lagi selepas doa. Doa pertama sebut lagi Al-Fatihah. Lagi banyak kali sebut yaum. Dalam ayat apa tu? Maliki yaumiddin. Okey, Allah kata yaum, hari itu yajma'ukum. Jamak kan? Biasa kita guna perkataan jamak bila? Bila kita guna perkataan jamak? Bila musafir kan? Solat jamak, solat himpun. Kita mana lebih suka? Solat jamak qasar dengan solat tamam biasa? Nampak sangat kan? Lepas tu bila balik pun tanya, boleh qasar lagi ke Ustaz? Dah sampai kat rumah. Okey, pada hari itu, dia menghimpun kamu, liyaumil jam'i. Pada hari kiamat, hari pada masa pun dipanggil hari perhimpunan. Semua akan ada kat situ. Tak ada siapa yang terkecuali. Jadi yang naik kapal MH370 pun ada masa tu. Ada masa tu. Okey. Zalika, demikian itu hari Yaumut Taghabun. Hari Taghabun apa dia? Dia terjemah apa? Hari pembalasan, hari pemisahan, hari orang dibeza-bezakan. Sekarang bercampurkan orang Islam, orang kafir, orang munafik kadang-kadang duduk dalam satu syarikat. Kadang-kadang orang munafik duduk dalam satu masjid dengan orang beriman. Betul kan? Tapi di akhirat besok, hari itu dipisah-pisahkan. Kemudian, waman yu'min. Akhirnya, satu kumpulannya ialah siapa yang beriman dengan Allah dan beramal soleh. Dua je. Nak masuk syurga dua. Tak perlu banyak amalan. Tak perlu banyak syarikat. Satu iman, yang kedua, amal soleh. Yukaffir anhu sayyiatihi. Kalau dia beriman dan beramal soleh, Allah ampunkan dosa dia. Dengan iman, dengan amal soleh pun diampunkan dosa. Okey? Wa yudkhilhu. Lepas tu, Allah masukkannya syurga. Syurga pula tajri. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian lagi nikmat, kekal. Selama-lamanya. Abadan. Zalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang paling besar.
Tak ada kejayaan yang lebih besar daripada itu. Kamu berjayalah kat dunia macam mana pun, tak mungkin berjaya sebagaimana berjaya di akhirat. Sebab apa? Berjaya kat dunia akhirnya kadang-kadang sakit juga. Lepas tu tua, lepas tu mati juga. Tapi berjaya di akhirat, bahagia dan kekal selamanya. Okey? Macam mana keadaan? Cuba buka surah Abasa. Keadaan di pada mahsyar. Hari itu, keadaan. Kita jumpa tak suami kita di pada mahsyar? Bila keluar dari kubur tu, jumpa tak suami? Kan kita pesan kan, kalau abang mati dulu, kubur saya duduk sebelah kubur abang. Kan? Kita pesan kan? Ayah kita pun pesan, kalau boleh kubur anak-beranak kita duduk satu tempat je lah, tak payah pergi mana-mana. Tapi bila bangkit daripada kubur, apa berlaku? Cuba tengok apa Allah cakap. Fa'iza, kenapa jauh sangat? Fa'iza ja'atis sakhah. Maka apabila telah datang sakhah. Apa makna sakhah? Nama kiamat. Nama kiamat dia banyak. Salah satu sakhah. Tak dia pada? Yaumul Jam'i. Lagi nama-nama kiamat. Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah, Al-Qari'ah, At-Taghabun. Semua tu nama-nama kiamat. Kenapa nama kiamat banyak sangat ni? Bila satu benda tu nama dia banyak, menunjukkan benda tu sangat besar, penting dan hebat. Macam Quran pun banyak nama, Allah pun banyak nama. Macam kita ada berapa nama? Ada satu nama tapi tiga lah. Tiga perkataan. Tapi last sekali panggil berapa? Ni Muhammad Ismail. 3 kan? Last sekali panggil apa? Okey. Apabila sakha apa makna? Pekitkan sampai memekakkan telinga. Jeritan pada hari kiamat tu, kalau kita dengar, telinga kita boleh pekak. Jadi as-sakhah yang memekakkan. Kemudian, bila berlaku tu, yauma. Pada hari itu, Allah nak gambarkan. Yafirru. Yafirru ni, lari. Biasa orang lari daripada apa? Biasa orang lari ni, lari daripada benda yang menakutkan. Seperti lari daripada harimau, kan? Lari daripada perompak. Tapi di akhirat besok, dia lari daripada siapa? Seseorang seseorang lari min akhihi. Orang yang paling dekat. Pertama Allah sebut saudara. Bukan mak ayah, bukan isteri, bukan anak. Sebab Allah sebut yang paling rendah dulu. Orang yang paling lama dengan kita, adik-beradik kita kan, daripada kecil kan. Bertumbuk, bergaduh, makan nasi sama, tidur sebantal kan. Rapat sangat. Kubur pun sebelah. Bila keluar daripada kubur, macam kena, lari. Jadi seolah dia lari daripada harimau. Saudara dia tu, abang dia, yang tidur sebantal 50 tahun, macam harimau. Lari. Okey, lepas tu, siapa lagi? Dia naik sikit. Lepas abang adik, yang tinggi sikit apa dah? Mak ayah. Wa ummihi wa abi. Lagi lama. Lagi rapat. Lagi hubungan tu sayang. Tapi nampak bapak, lari. Ada ulama mengatakan Ibrahim jumpa bapak dia lari. Kalau adik-beradik, Qabil jumpa adik dia, Habil cabut lari. Okey? Pelajar jumpa Ustaz Mu'in lari dulu. Allah tak sebut jumpa ustaz, jumpa kawan, Allah tak sebut. Allah sebut yang paling rapat. Cukup. Kalau yang paling rapat, yang paling sayang lari, yang ustaz, suami saya pun saya lari. Ustaz tak payahlah. Okey, lepas tu
wasahibatihi. Tinggi sikit. Lepas adik-beradik, mak ayah. Lagi tinggi, isteri. Betul kan? Suami dahulukan siapa? Isteri ke mak ayah? Bila dah kahwin? Isteri tak payah jawab, tanya suami. Kadang-kadang bila dapat isteri, mak ayah tu nombor. Sekali-sekala jumpa, telefonkan. Lepas tu lama-lama, badi tolak. Siapa nak jaga ayah? Okey? Jadi Allah sebut lagi tinggi, lagi rapat. Okey, sahibah. Sahibah ni, maksud dia isteri. Tapi ada perkataan lain, bahasa Arab, yang makna dia memang isteri. Siapa tu? Zaujah. Zaujah kan? Zaujah. Zaujah. Kenapa Allah tak kata wa zaujihi? Tak, bila sebut zaujah mana, tak kiralah suami ataupun isteri kan. Tapi yang di sini isteri sebab ada tak. Soalan saya, kenapa Allah tak guna perkataan yang betul-betul menunjukkan isteri? Tapi Allah guna sahibah. Sahibah apa makna? Sahabat, rapat. Sebab bukan semua isteri rapat dan sayang pada suaminya. Jadi Allah nak kata apa ni? Yang isteri, yang rapat, yang macam sahabat pun lari. Yang memang dah bermusuh sebelum mati. Kan? Dah mati isteri aku. Alhamdulillah. Kan? Itu memang cabut lari awal-awal lah. Kan? Tengok bahasa Al-Quran. Allah nak begitu, yang lari ni siapa ni? Yang betul-betul rapat, yang betul-betul macam sahabat pun lari. Yang sama-sama pergi kelas kan. Wa banihi, lagi tinggi apa dah? Anak pun lari. Apa yang Allah nak cerita ni? Kenapa semua pakat lari? Dulu, masa kat dunia, kita susah macam mana, dengar je anak sakit, kita biar tak? Tak biar. Kadang-kadang kita tengah sakit pun sanggup bawa anak pergi hospital. Kita tengah sakit pun sanggup tunggu anak di hospital. Anak ada masalah, kita sanggup bergadai, bergolok, bayar hutang. Betul? Tapi di akhirat besok sangat-sangat berlawanan. Semua. Kenapa? Ayat seterusnya. Allah begitu sebab likulli imri'in, bagi setiap orang yang lari itu, minhum, daripada mereka tu, yauma izin, pada hari itu ada sya'nun. Apa makna sya'nun? Sya'nun urusan penting. Yughnihi, yang menyibukkannya. Ada tak apa urusan penting ni? Apa urusan penting? Masa tu ada satu je urusan penting. Apa dia? Urusan nak menunggu keputusan. Surga neraka. Surga neraka. Jadi ada masa tak orang nak tunggu jawapan. Surga neraka. Ada masa tak nak fikir pasal anak? Nak fikir pasal isteri? Tak ada. Kalau kat dunia kita banyak tak sya'nun, urusan penting? Banyak tak? Banyak. Sampai apa? Sampai kadang-kadang solat lambat. Kadang-kadang kelas pun tak sempat nak belajar. Kan? Tapi di akhirat besok, satu je urusan penting. Bukan dua. Iaitu menunggu keputusan. Surga neraka. Surga neraka. Yang boleh selamatkan dia apa dia? Amalan je. Amalan je. Jadi jangan kita buat alasan, saya tak sempat nak beramal. Sebab sibuk urusan dunia, tiba-tiba pergi akhirat, ya Allah, ruginya aku disibukkan urusan dunia sampai tak sempat nak beramal. Sedangkan itulah nyawa kita di akhirat besok. Okey, kita balik pada ayat kita. Satu lagi. Surah Yasin. Surah favorit orang Melayu. Ayat berapa? 50, 60? 59. Suasana kiamat.
Okey. Ni sebab surah Yasin saya tak nak terjemah lah. Jemaah semua terjemah sendiri. Sebab sangat tidak patutlah. Dah baca sekian lama, tak faham. Okey. Siapa nak terjemah? Volunteer. Tengok siapa yang paling kerap baca Yasin. Chandra. Wamtazu dan berpisahlah. Al-yawm, hari itu, ayyuhal mujrimun. Okey. Itu terjemahan. Apa maksud dia? Mesejnya apa dia? Kan bila keluar daripada kubur, semua bercampurkan. Yang kafir, yang munafik, yang Islam, yang rasuah, yang semua berhala, semua bercampur. Maka Allah nak muliakan orang beriman dan nak menghina orang yang tak beriman. Allah kata, okey, sekarang kamu rasuahkan sana. Kamu syirik sana. Jadi Allah nak pisahkan antara orang beriman dengan tak boleh duduk sekali dah. Kat dunia sekarang kan. Kat dunia sekarang bercampur kan. Dalam masjid pun belum tentu semua orang yang beriman. Pergi umrah, pergi haji, belum tentu semua orang beriman. Tapi bila akhirat besok, Allah pisahkan. Dan itu adalah satu bentuk penghinaan. Hina tak? Contohlah dalam kelas. Saya kata, duduk sana. Sebab awak tak ikhlas. Betul? Duduk belakang. Sebab datang nak makan. Betul? Contoh. Satu penghinaan. Tapi saya tak tahu sebab zahirnya semua ya akan besok Allah bongkar apa dalam hati mereka dan Allah ini sana. Akhirnya kita akan kenal siapa beriman, siapa yang tak beriman. Tak payah tengok amalan dia. Tengok apa? Kemana dia pergi? Dia duduk kumpulan mana? Kalau kumpulan bersama orang beriman Nabi Muhammad, insya-Allah dia adalah orang beriman. Okey? Tak ada lagi tanda-tanda lain lah. Di akhirat besok Allah kata orang beriman mukanya putih berseri. Walaupun kat dunia dulu dia paling hitam. Dan jerawat paling banyak. Tapi ada yang di akhirat besok muka hitam legam. Walaupun kat dunia paling putih dan satu jerawat pun tak ada. Tapi hitam legam. Okey? Kita balik pada ayat kita. Lepas tu apa mereka kata bila dihimpun ibadah mahsyar dalam keadaan hina? Waqalu dan mereka berkata, ya wailana. Ya pada wahai. Wail. Dia ada 3 perkataan tu. Ya satu. Wail 2, 3. 3 perkataan. Ya wahai. Wail. Apa makna wail? Dalam bahasa tahassur wa azabun. Tahassur penyesalan, wa azab dan azab. Jadi kalau dia kata ya wailana apa makna? Alangkah celakanya kami, alangkah azabnya kami. Dan juga bermaksud apa dah? Wahai celaka, wahai azab, datang segera, matikan aku sekarang. Dia tak nak hidup dah. Bahkan orang kafir, dia nak jadi apa masa di akhirat besok? Kat dunia dia nak jadi kaya. Bila di akhirat nak jadi apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Surah apa? An-Naba kan? Ini ucapan orang kafir bila di padang mahsyar. Dia kata, ya laitani, alangkah baiknya kalau aku adalah tanah. Sebab kita asal daripada tanah kan? Jadi orang kafir bila dia tengok azab dia kata alangkah baiknya aku
tanah tak jadi orang. Tengok berbeza tak harapan dia. Kat dunia nak jadi orang, kat di akhirat nak jadi tanah balik. Okey. Kemudian Allah kata apa? Ya waqalu, mereka berkata, wahai celaka kami. Satu-satu tempat yang semua manusia kutuk diri sendiri. Doa kebinasaan pada diri sendiri, iaitu pada hari kiamat. Haza yaumuddin, ini adalah hari din. Apa dah din? Ad-din ada dua makna. Ad-din ada dua makna. Satu, al-jaza. Jaza, pembalasan. Satu makna dia al-jaza, iaitu hari pembalasan. Yang kedua, al-amal. Jadi macam mana kita nak tahu satu makna amal, satu makna balasan? Tengok ayat. Tengok ayat kan? Okey. Macam yang kita baca, Maliki Yaumiddin kan? Surah Fatihah. Dalam ayat Maliki Yaumiddin, din tu makna apa? Pembalasan. Tapi kalau ayat ni, lakum dinukum, lakum dinukum wali din. Bagi kamu, din kamu, bagi aku, agamaku. Okey, din dalam ayat ni makna apa? Agama ataupun amal. Bagi kamu, amalan kamu, orang kafir. Bagi kami, amalan kami, tak boleh bercampur. Okey, ini surah apa ni? Kafirun. Okey. Boleh? Siapa yang ucap ni? Mereka berkata, celakalah kami. Ini adalah hari Siapa yang berkata ni? Orang? Ada dua pendapat. Yang ya wailana ni kata-kata orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dia kata, celakalah kami. Dulu kami tak percaya. Lepas tu dia kata apa lagi? Oh, betul lah. Hari ini adalah hari. Masa tu mereka dah mengaku dan iktiraf. Pendapat kedua, haza yaumuddin, ini kata-kata malaikat. Bila dia kata celakalah kami, malaikat pun sampuk. Yalah, inilah sebenarnya hari pembalasan. Yang mana betul? Dua-dua betul. Okey, seterusnya. Seterusnya apa dia? Haza yaumul fasli. Ini adalah, ini ulama sepakat kata-kata malaikat. Malaikat berkata pada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Apa kata? Ini adalah hari. Yaum hari. Fasli. Keputusan. Hari hukuman. Hari pemisah. Siapa beriman, siapa munafik, siapa kafir, siapa ke syurga, siapa ke neraka. Hari keputusan, hari pemisahan. Allazi yang kuntum adalah kamu bihi dengannya tukadzibun. Kamu, kalau kita belajar bahasa Arab, tukadzibun ni fi'il apa? Bahasa Arab. Siapa belajar bahasa Arab? Tukadzibun, fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Allah nak beritahu apa ni? Orang yang tak percaya pada hari kiamat bukan bermusim. Setiap masa mereka tak percaya. Dan inilah balasan. Jadi malaikat kata apa? Inilah hari yang pemutus.
hari keputusan yang dulu kamu mendustakannya. Ini qalu al-balaja basara. Qalu fi'il. Fi'il apa? Amar. Lain-lain. Ada yang belajar bahasa Arab ke sini? Fi'il apa? Oh, dah khatam dah? Belum khatam. Patutlah jawab salah. Qalu bukan fi'il amar. Fi'il apa? Fi'il? Fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan apa? Past tense. Tapi sekarang mereka berkata ni dah berlaku ke belum? Bila akan berlaku? Hari kiamat. Kenapa Allah guna fi'il madhi? Mereka telah berkata. Sepatut mereka Allah guna apa? Fi'il? Fi'il mudhari' yaqulu ataupun sayaqulu. Bila Allah guna fi'il madhi, yang benda belum berlaku pun akan berlaku. Allah nak berkata apa? Seolah benda tu pasti akan berlaku. Jangan ada sedikit pun keraguan. Betul? Cuba bayangkan kalau kita cerita-cerita akhirat, cerita suasana kiamat, kita tadabbur, kita faham, kita yakin, boleh tak akan mengubah tak kehidupan kita? Mengubahlah, betul tak? Yang kadang-kadang hidup kita lebih fokus pada dunia sebab apa? Sebab cerita-cerita macam ni, kita tak dengar, kita tak hayati, tak masuk dalam kepala. Bila tak masuk, cerita akhirat tak masuk. Cerita apa ada dalam kepala kita? Dia analogi macam ni. Boleh. Kalau kosong kan, macam mana? Okey. Hanya kita lah. Okey. Ini dunia. Yang ni akhirat. Gambaran orang yang tak ada buat Al-Quran. Maka dia tak akan dengar cerita-cerita akhirat. Nikmat dalam surga, balasan dalam neraka. Dia tak akan dengar. Bila tak dengar, dia tak akan nampak. Maka sebaliknya dia akan sentiasa dengar pada pagi, petang, siang, malam. Daripada sekolah rendah sampai universiti sampai bekerja. Dia dengar cerita apa? Dunia. Ini dunia. Jadi macam mana dia nak buat amalan untuk akhirat sedangkan dia tak nampak? Yang dia nampak depan mata? Okey. Ini gambaran kita. Tapi gambaran Nabi dan sahabat, ini dunia. Ini akhirat. Tiga belas tahun cerita Quran yang Nabi bawa pada sahabat ialah cerita pasal akhirat. Nabi dan sahabat nampak terang-terang. Buat macam ni dapat syurga. Mengalir sungai. Jauh lebih baik pada dunia. Jadi semua perbuatan mereka, tindakan mereka berdasarkan yang sana. Faham tak? Sebab tu agama maju. Mereka hidup untuk agama dan mereka hidup untuk akhirat. Jelas akhirat. Tapi sekarang kita tak nampak akhirat. Kecil je nampak. Mana ada tak? Di sekolah rendah, di sekolah menengah, cerita tadabbur Al-Quran tentang akhirat. Ada sekolah, subjek dia akhirat. Ada? Tak ada. Yang ada? Bukan salah. Tapi kesannya sangat berlaku tak kerusakan bila manusia jadikan dunia sebagai matlamat? Dan berlaku tak proses pembaikan yang sangat-sangat ketara bila Nabi dan sahabat jadikan matlamat akhirat? Betul? Bila matlamat akhirat, dunia semua jadi okey tak? Ya? Bila nak rasuah, ingat akhirat. Nak menipu, ingat akhirat. Nak pukul isteri, ingat akhirat. Nak bakar isteri, ingat akhirat. Tapi kalau kat dunia, nampak dunia. Nak bakar isteri, bakar je lah sebab akhirat tak ada. Betul? Nak campak isteri, campak je. Ada yang terbarukan, dia toreh isteri dengan pisau. Kan? Dia bawa makan, kedai makan,
Lepas makan tu. Lepas tu bergaduh dalam kereta. Dia toreh isteri dia. Lepas tu isteri dia keluar lari. Dia pun cabut lari. Dia toreh pula diri dia. Sebab apa semua tu? Ya. Tak nampak akhirat. Kalau dia tahu zalim pada isteri, masuk neraka, kekal dalam api, dia toreh tak? Tak. Ni, bahaya ni. Dan kita tak mungkin nampak akhirat, melainkan kita tak ada boh. Sebab semua cerita akhirat Allah cerita detail. Okey. Contohlah, kalau siapa biasa ikut kelas kuliah maghrib di masjid kan. Walaupun kuliah maghrib di masjid, walaupun kelas agama, tapi jarang cerita pasal akhirat. Betul? Betul. Pergi tak kuliah maghrib? Oh, patutlah tak jawab. Tak pergi. Dan saya pun biasa juga duk cerita pasal orang tu salah, orang ni sesat, dia betul kan? Cerita akhirat tak ada. Okey, bolehkah? Ada lagi ayat? Surah? Surah Maryam. Okey. Ayatnya ada kaitan dengan apa yang kita tadabbur, iaitu bagaimana keadaan manusia bila dibangkit di padang mahsyar dan menghadap Allah. Kat dunia kita tak nampak dia semua hamba Allah. Kadang-kadang jadi hamba orang, kadang-kadang sombongkan. Tapi bila di akhirat, apa keadaan? Okey, cuba terjemah. In bukan sesungguhnya. In, kena tengok. Kalau ada illa kat belakang, in tu tidak. Tidaklah. Kullu, setiap. Man, siapa yang fis samawat, di langit, wal ard, dan di bumi, illa ati ar-Rahman. Ati apa dah? Kecuali semuanya akan datang kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman dalam keadaan hamba. Tak ada seorang pun. Yang bos ke, CEO syarikat ke, datuk ke, Tan Sri ke, PM ke, semua bila pergi akhirat, semua standard je hamba. Dan semua bogel. Semua tak berkaki ayah. Okey? Siapa yang pertama dipakaikan pakaian? Siapa? Ustaz ke pelajar? Yang pertama dipakai pakaian. Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS. Okey, cukup lah. Ada soalan ke? Ada soalan boleh tanya? Kenapa Nabi Ibrahim yang pertama dipakaikan? Ada ulama mengatakan sebab dia dibakar dalam api neraka. Bukan api neraka, dibakar dalam api. Maka Allah bagi kemuliaan pada Ibrahim, dia yang pertama dipakaikan pakaian. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada, cukup setakat ni. Kelas akan datang berapa bulan? Oh, nanti umumkanlah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم